Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Azlinda. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan kamu tentang aspek tata bahasa Melayu, iaitu kata ganda. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, jom kita hayati terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda. Kata ganda ialah kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar. Proses tersebut boleh berlaku secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu dan sama ada dengan imbuhan ataupun tanpa imbuhan. Dalam topik kata ganda ini, kita juga perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan kata dasar. Kata dasar ialah kata yang hadir tanpa imbuhan. Kata dasar ini dapat berdiri sendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri. Seperti contoh berikut, iaitu beli, lipat, tidur dan sebagainya. Menurut Tata Bahasa Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka, kata ganda terbahagi kepada 3, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda penuh. Kata ganda penuh merupakan perkataan yang terbentuk daripada kata dasar yang diulang secara keseluruhannya. Ingat ya murid-murid, kata ganda penuh perlu diletakkan tanda sempang. Berikut merupakan beberapa contoh kata ganda penuh seperti perkataan ketua-ketua, meja-meja, amalan-amalan, cerpen-cerpen dan pasukan-pasukan. Baiklah, untuk kata ganda penuh, cuba kita perhatikan pada setiap perkataan-perkataan ini. Kita dapati perkataan ini diletakkan dengan tanda sempang. Dan jom kita lihat pula bagaimana proses penggandaannya berlaku. Contoh seperti perkataan ketua-ketua, kita dapati kata dasarnya diulang secara penuh menjadi ketua-ketua. Begitu juga untuk perkataan meja-meja. Kata dasar meja diulang secara penuh menjadi meja-meja. Begitu juga untuk perkataan yang seterusnya, iaitu amalan-amalan, cerpen-cerpen dan pasukan-pasukan. Murid-murid, bagaimana dengan penerangan tentang kata ganda penuh sebentar tadi? Baiklah, sekarang tiba masanya untuk kita ke segmen uji minda. Di sini terdapat beberapa soalan yang disediakan. Pilih kata ganda yang sesuai bagi ayat berikut. Ayat yang pertama berbunyi, ramai yang mengetahui bahawa tempat kosong tidak baik untuk kesihatan. A. Gula-gula, B. Guli-guli, C. Pedas-pedas dan D. Paru-paru. Baiklah, masa diberikan selama 10 saat dari sekarang. Tiga, 2, 1. Jom kita lihat apakah jawapannya. Ya, betul. Gula-gula, tahniah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua yang berbunyi, nenek menyediakan makanan yang tempat kosong setiap kali kami pulang ke kampung. A. Penuh-penuh, B. Lauk-lauk, C. Enak-enak dan D. Cantik-cantik. Baiklah, kita mulakan dari sekarang.
3, 2, 1. Jom kita semak apakah jawapannya. Ya, betul. C. Enak-enak. Tahniah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ketiga yang berbunyi, ayah memandu dengan tempat kosong untuk mengelakkan kemalangan. A. Henti-henti. B. Hati-hati. C. Laju-laju. Dan D. Jarak-jarak. Baiklah, kita mulakan 10 saat dari sekarang. 3, 2, 1. Jom kita lihat apakah jawapannya. Ya, tanya hati-hati. Murid-murid, bagaimana dengan soalan sebentar tadi? Seronok? Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada yang telah berusaha. Baiklah, mari kita teruskan dengan kata ganda separa. Apakah pula yang dimaksudkan dengan kata ganda separa? Kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian sahaja kata dasar, sama ada terdiri daripada kata tunggal ataupun kata berimbuhan. Baiklah, jom kita perhatikan contoh-contoh kata ganda separa. Untuk yang berwarna hijau ini merupakan kata dasar yang mengalami proses penggandaan secara sebahagiannya menjadi kata ganda separa. Seperti perkataan bola menjadi berbola, tikus digandakan secara sebahagiannya menjadi tertikus, dan begitu juga untuk kunci menjadi kekunci. Untuk yang berwarna biru ini pula merupakan kata ganda separa yang berlaku daripada proses penggandaan secara sebahagian daripada kata berimbuhan. Seperti perkataan berlari digandakan secara sebahagiannya menjadi berlari-lari. Begitu juga untuk perkataan setinggi menjadi setinggi-tinggi, dan perkataan tersenyum menjadi tersenyum-senyum. Murid-murid, bagaimana dengan penerangan tentang kata ganda separa sebentar tadi? Kini tibalah masanya untuk kita ke segmen uji minda. Jom kita jawab soalan-soalan berikut. Pilih kata ganda yang sesuai bagi ayat berikut. Untuk soalan yang pertama berbunyi, tempat kosong telah membiak di dalam lopak air itu. A. Jentik. B. Jentik-jentik. C. Rerama. D. Rama-rama. Baiklah, kita mulakan 10 saat dari sekarang. 3, 2, 1. Jom kita semak apakah jawapannya. Ya, betul. A. Jentik. Tahniah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua yang berbunyi, air yang dibekukan akan menjadi tempat kosong apabila terkena cahaya matahari. A. Pepejal. B. Peparu. C. Cecair. Dan D. Bebalang. Baiklah, kita mulakan 10 saat dari sekarang. 3, 2, 1. Baiklah, jom kita semak sama-sama apakah jawapannya. Ya, betul. C. Cecair. Tahniah.
Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga yang berbunyi, adik tempat kosong malu apabila ada yang memujinya. A. Sipu-sipu. B. Tersipu-sipu. C. Sipu tersipu. D. Tersipu-tersipu. Baiklah, kita mulakan 10 saat dari sekarang. 3, 2, 1. Jom kita semak apakah jawapannya. Ya, betul. B. Tersipu-sipu. Tahniah. Murid-murid, bagaimana dengan kuis sebentar tadi? Cikgu harap kamu seronok dan tahniah diucapkan kepada yang sudi mencuba. Jom kita teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan dengan kata ganda yang seterusnya, iaitu kata ganda berentak. Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda berentak? Kata ganda berentak merupakan kata yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan cara seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Baiklah, berikut merupakan beberapa contoh kata ganda berentak seperti kuih muih, lauk pauk, gopoh gapah, mundar mandir, riuh rendah dan turun temurun. Baiklah, cuba perhatikan pada perkataan yang diwarnakan dengan warna merah jambu. Sebenarnya ini merupakan kata dasar yang digandakan secara penuh melalui proses pengulangan Walker. Untuk perkataan yang berwarna biru pula merupakan kata dasar yang digandakan secara penuh melalui proses pengulangan konsonan. Contohnya seperti perkataan gopoh gapah, sebenarnya berlaku pengulangan konsonan G, P dan H. Dan begitu juga untuk perkataan mundar mandir, sebenarnya mengalami proses pengulangan konsonan M, N, D dan R. Seterusnya, bagi perkataan yang berwarna hijau pula merupakan kata dasar yang digandakan secara penuh yang melibatkan proses penggandaan secara bebas. Contohnya riuh rendah dan turun temurun. Ya murid-murid, pastinya cikgu yakin kamu sedang menantikan segmen uji minda. Baiklah, kali ini kita teruskan dengan soalan kata ganda berentak. Soalan pertama berbunyi, tempat kosong yang digunakan untuk mengikat kapal itu sangat tahan lama. A. Tali temali. B. Jongkang jongket. C. Umbang ambeng. Dan D. Bengkang bengkok. Baiklah, kita mulakan 10 saat dari sekarang. 3, 2, 1. Jom, apakah jawapannya? Kita semak sama-sama. Ya, betul. Tali temali. Tahniah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua yang berbunyi, Encik Sudin memotong tempat kosong yang panjang di belakang rumahnya. A. Batu batan. B. Gunung ganang. C. Rumput rampai. Dan D. Kuih muih. Baiklah, kita mulakan 10 saat dari sekarang. 3, 2, 1. Jom kita lihat apakah jawapan untuk soalan yang kedua. Ya, betul. Tahniah. C. Jawapannya iaitu rumput rampai.
Ya murid-murid, jom kita teruskan ke soalan yang ketiga, iaitu soalannya berbunyi, adik tempat kosong malu apabila ada yang memujinya. A. Sipu-sipu, B. Tersipu-sipu, C. Sipu-tersipu, dan D. Tersipu-tersipu. 10 saat dari sekarang. 3, 2, 1. Apakah jawapannya? Jom kita lihat sama-sama. Ya, tahniah B. Betul, tersipu-sipu. Baiklah murid-murid, tahniah dan terima kasih diucapkan kepada yang sudi mencuba. Sekian dahulu perkongsian kita pada kali ini, dan cikgu berharap cikgu telah berjaya membantu kamu untuk mengenali dan memahami penggunaan kata ganda mengikut konteks yang betul. Cikgu juga berharap perkongsian ilmu kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa ya, subscribe, like and share. Sekian dahulu daripada Cikgu Azlinda. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.